Pada zaman pra-Islam atau dikenali sebagai zaman Jahiliyah sekitar abad ke-5 hingga abad ke-7 Masihi, masyarakat Arab belum menerima ajaran Islam dan kesusasteraan Arab berkembang secara lisan. Walaupun masyarakat Arab ketika itu belum memiliki sistem penulisan yang meluas, mereka sangat terkenal dengan kemahiran mereka dalam mengungkapkan bahasa Arab melalui puisi dan prosa. Puisi dan prosa sebagai medium utama. Puisi pada zaman Arab Jahiliyah berperanan dan berfungsi sebagai medium utama untuk menyampaikan perasaan, cerita dan kebanggaan. Puisi juga selain itu digunakan untuk memuji, mengecam, merayu cinta dan menceritakan peristiwa. Di samping itu, puisi juga menjadi simbol kepintaran dan status seseorang dalam masyarakat. Terdapat beberapa struktur puisi Arab Jahiliyah, iaitu qasidah. Qasidah bermaksud puisi panjang yang terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu nasib, rahil dan faqr. Selain itu, puisi juga disusun dalam bentuk bait, iaitu satu baris dibahagi dua hemistich dan mempunyai wazan, iaitu timbangan irama, serta qafiyah, iaitu sajak akhir yang konsisten. Sebagai contoh, antara salah satu tokoh puisi yang terkenal pada zaman Arab Jahiliyah ialah Imru al-Qais. Imru al-Qais ini terkenal dengan baris pembukaan puisi yang indah. Antara salah satu maksud pembukaan puisi yang ditulis oleh Imru yang dikatakan oleh Imru al-Qais ialah, "Berhentilah kita tangisi kenangan kekasih dan tempat tinggalnya." Itu dari sini kita dapat lihat bahawa puisi yang dikatakan oleh Imru al-Qais ini adalah berbentuk puisi percintaan terhadap seseorang. Seterusnya, prosa. Prosa ini berfungsi sebagai prosa ini digunakan dalam khutbah, nasihat, perjanjian, wasiat dan kisah teladan. Prosa ini juga lebih bersifat spontan dan realistik. Walaupun prosa ini kurang tersusun berbanding puisi, tetapi ianya tetap indah dari segi gaya bahasa. Terdapat beberapa jenis prosa Arab Jahiliyah, antaranya khutbah. Khutbah digunakan oleh pemimpin atau pembesar suku untuk menasihati atau memberi arahan. Selain itu, amsal, iaitu peribahasa, di mana prosa ini lebih ringkas, padat dan mengandungi pengajaran. Di samping itu, hikayat rakyat, di mana prosa ini menceritakan tentang cerita-cerita kiasan yang diajar secara lisan. Antara contoh tokoh prosa iaitu Qus bin Sa'idah al-Yadi, di mana Qus ini merupakan seorang orator terkenal pada zaman Arab Jahiliyah tersebut, di mana beliau telah berkhutbah di pasar Ukas dan telah menggayakan gaya bahasa yang penuh hikmah dalam prosanya, iaitu yang bermaksud, "Wahai manusia, dengarlah dan fahamilah, sesiapa yang hidup pasti akan mati." Seterusnya adalah pasar dan pertandingan puisi. Pasar Al-Ukas merupakan pusat kegiatan kesusasteraan Arab Jahiliyah. Penyair dari pelbagai suku berkumpul untuk mempersembahkan karya puisi mereka. Pertandingan puisi ini sering diadakan secara terbuka dan juga disaksikan oleh orang ramai. Dan pemenang kepada pertandingan ini akan menerima penghormatan tinggi seperti karya mereka yang digantung di Ka'bah Mu'allaqat. Sebagai contoh, di pasar Al-Ukas, penyair Al-Nabighah Al-Dubyani sering memenangi pertandingan puisi dengan karya-karyanya yang memuji kebijaksanaan dan keberanian pemimpin suku. Seterusnya saya akan sambung isi yang ketiga, yaitu Al-Mu'allaqat. Al-Mu'allaqat bermaksud yang digantung.
ia merujuk kepada koleksi puisi-puisi yang terbaik dari zaman jahiliyah yang dikatakan telah digantung di dinding Ka'bah di Mekah sebagai tanda penghormatan terhadap keindahan sastra dan keunggulan bahasa puisi tersebut. Seterusnya, struktur puisi. Struktur puisi ini terdiri daripada 3 bahagian utama, yaitu nasib, rahil, dan juga fakhar ataupun hikmah. Nasib sebagai contoh pembukaan cinta ataupun kerinduan. Rahil merupakan penggambaraan ataupun alam sekitar, dan fakhar ataupun hikmah merujuk kepada kebanggaan diri dan juga nasihat. Seterusnya, penyair terkenal. Antara penyair utama yaitu Amru al-Qais, yang kedua antara Ibnu Shaddad, yang ketiga Zuhair Ibnu Abi Sulma, yang keempat Labid Ibnu Rabi'ah, yang kelima Tarafa Ibnu Al-Abdullah, yang keenam Amirul Ibnu Khuttum, dan yang ketujuh Al-Harith Ibnu Hiliza. Contoh puisi yang saya dapat berikan, terdapat dua contoh puisi, yaitu daripada Amru al-Qais dan juga antara Ibnu Shaddad. Amru al-Qais menyatakan, "Mari kita berhenti dan menangis mengenang kekasih dan rumahnya." Manakala antara Ibnu Shaddad, "Aku ingat Abla ketika tombak-tombak terbang." Terakhir, yaitu kepentingan al-mu'allakat. Pertama sekali, cerminan budaya dan nilai Arab pra-Islam. Yang kedua merupakan sumber utama bahasa Arab yang klasik. Dan yang terakhir, pengaruh besar dalam sastra Arab dan gaya bahasa Al-Quran. Baik, untuk bahagian keempat ini, kita akan lihat dari segi tema dan juga gaya dalam puisi Arab pada zaman pra-Islam. Kalau kita perhatikan, kebanyakan puisi pada masa ini banyak menggambarkan realiti hidup masyarakat Badui. Mereka juga hidup secara nomad, berpindah randah di padang pasir, dan juga sering berlaku peperangan antara suku-suku Arab. Jadi, tema seperti keberanian, kesetiaan kepada suku, dan kebanggaan terhadap keturunan memang sangat menonjol. Dari segi gaya pula, walaupun ini zaman pra-Islam, gaya bahasa yang digunakan sangatlah indah, penuh dengan metafora, simbolisme, dan juga ungkapan-ungkapan yang mendalam. Ia juga menunjukkan betapa tinggi nilai estetika yang mereka miliki, walaupun ketika itu mereka belum terdedah kepada wahyu atau agama yang formal seperti Islam. Contohnya, kita boleh lihat puisi oleh Zuhair Ibnu Abi Sulma, yaitu seorang penyair terkenal yang dikenali dengan nasihat dan juga kebijaksanaannya. Salah satu bait puisinya ada menyebut, siapa yang tidak menahan lidahnya akan menyesal, dan siapa yang tidak menjaga tangannya akan dihukum. Jadi, bait ini memberi peringatan tentang pentingnya kawalan diri, yaitu satu nilai moral yang sangat kuat, dan menariknya, ia selari juga dengan ajaran Islam yang juga datang kemudian. Peranan sosial penyair zaman jahiliah. Yang pertama, kedudukan yang tertinggi dalam kalangan masyarakat. Penyair dianggap sebagai tokoh penting dalam suku Staraf dengan pemimpin atau ketua. Mereka dihormati kerana kemahiran berbahasa mereka, pemikiran kritis mereka, dan keupayaan mereka untuk membuat kesan ke atas pendapat umum melalui syair mereka. Puisi menjadi simbol kekuatan dan kuasa sebuah suku. Sebagai penyampai berita dan peristiwa, bertindak sebagai juru cakap tidak rasmi untuk menyampaikan berita penting seperti peperangan, kematian atau kejayaan. Setiap suku mempunyai kisah dan cerita tersendiri dalam puisi mereka yang berfungsi sebagai arkib lisan. Dalam majlis atau perhimpunan suku, syair sering diragukan atau dideklamasikan sebagai alat untuk pujian dan kritikan. Digunakan untuk memuji ahli suku kerana keberanian atau kemuliaan mereka. Selain itu, ia boleh digunakan untuk mengecam atau mempelekeh musuh, mewujudkan jenis perang kata yang serius. Syair mempunyai keupayaan untuk membangkitkan semangat juang atau merosakkan maruah pihak lawan.
Al-Kansa adalah sebagai contoh penyair terkenal. Penyair wanita terkenal yang terkenal dengan puisi ratapan Martiyah atas kematian saudara maranya. Dalam puisinya terdapat kesedihan yang mendalam, nilai kekeluargaan dan pengorbanan, menunjukkan bahawa dalam dunia sastra jahiliah, penyair wanita juga dihormati. Kesimpulannya, pada zaman sebelum Islam, kesusasteraan Arab banyak bergantung kepada tradisi lisan. Para penyair memainkan peranan penting sebagai pendidik, penyampai sejarah dan penghibur masyarakat. Karya seperti kasidah dan syair telah menjadi cara utama untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, identiti suku dan emosi masyarakat Arab ketika itu. Walaupun penulisan belum berkembang secara meluas, tradisi ini bukan sahaja menunjukkan keinginan masyarakat Arab terhadap bahasa dan puisi, tetapi ia juga berfungsi sebagai asas untuk perkembangan kesusasteraan Arab selepas kedatangan Islam.